Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madam ada bagi soalan dalam grup tadi. Soalan ni dia tak campur dah. Madam ambil koleksi soalan kertas 1 tahun 2011 sehingga 2017. So kita ambil. Cuma semalam kita dah buat 2 soalan. So hari ni kita sambung lagi lah. Yang nombor 12 ni kita dah buat semalam. Nombor yang ini pun kita dah buat semalam. Nombor 12 untuk tahun 2013, Madam K Ivy sekejap. Sebab kalau Madam masuk terus yang ini, dia akan ganggu tune pelajar. Kita bagi pelajar yang baru masuk tu dia dapat yang mudah dahulu. So Madam plan nak buat soalan 2014. Okey, untuk rakaman, Madam harap orang lain jangan rakam. Nanti Madam akan bagi. Lepas Madam dah upload dalam YouTube Madam akan share link secara pukal supaya tak tertinggal. Sebab dia, tapi dia panjanglah sikit. Okey, so kita tengok ada berapa orang dahulu. Okey, so dia dah ada, ramai dah. Seorang pun saya ajar, tak ada orang pun saya ajar. Kita nak ulang kaji banyak kali. Okey, so Madam mula Soalan tahun 2014. Kalau suara Madam tak clear, bagi tahu sebab cuaca kita sekarang tidak menentu. Okey, yang Johor harap bertabah yang Johor Pahang. Ada ni saya tengok tadi ada orang Johor masuk. Okey, kita buat dulu tahun 2014. Okey, kemudian kita perhatikan pada graf kita. Yang pertama yang kita nampak ialah di sini nilai Y dan dia juga adalah nilai Y besar, kebetulan sama. Kemudian kita ada nilai paksi di sini. Okey, X kuasa 2 itu merupakan nilai X besar kita. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga kita kena ambil maklum ialah nilai pintasan dekat paksi Y iaitu nilai C. Jadi kalau ikutkan kita dah ada Y besar sama dengan M. Kemudian kita dah ada X besar kita. Kemudian kita dah ada tambah dengan C. Dan Y besar kita itu kebetulan sama dengan Y kecil sama dengan M. Kemudian ada X kuasa 2 tambah dengan P. Itu bila Madam suaikan dia dengan nilai-nilai yang perlu ada. Okey, selesai di situ. Bila dapat soalan, memang 3 benda ni kena highlight. Y besar, X besar dengan C. Okey, lepas kita dah highlight ketiga-tiga ni, baru kita baca soalan pokok. Soalan pokok kata, pemboleh ubah X, Y dihubungkan oleh persamaan ini. Rajah 11 menunjukkan garis lurus. Okay, garis lurus yang warna pink sekarang ni. Ni garis lurus tu diperolehi dengan memplot Y melawan X kuasa 2. Betul dah. Y tu adalah yang warna kuning. X kuasa 2 tu yang warna biru. Okay, kemudian settle di situ. Dan kita salin soalan kita. Okay, kita ada X, Y sama dengan 4X tolak 2X kuasa 3. Sekarang ni kita tak perasan yang mana lagi betul, yang mana lagi salah, yang mana sepatutnya depan, yang mana sepatutnya belakang, kita tak ada masalah lagi. Kemudian kita tengok paksi yang warna kuning tadi, dia cuma nak nilai X yang, dia cuma nak nilai Y yang kuning. Jadi Madam kena fikir macam mana Madam nak bunuh X yang kat depan. Macam mana Madam nak bunuh X yang di depan ni. Jadi caranya ialah kita kena
bahagikan semua sebutan, semua sebutan dengan X. So kalaulah yang ini, madam bahagikan ni dengan X, yang ini pun bahagikan dengan X, yang ini bahagikan dengan X. Jadi hasilnya ialah Y sama dengan 4 tolak 2X kuasa 2. So madam susun bagi dia cantik-cantik, dia akan dapat Y sama dengan negatif 2, kemudian dia ada X kuasa 2 tambah dengan 4. So yang ini sebenarnya mewakili Y besar, negatif 2 itu mewakili nilai M, dan memang nilai X besar kita memang X kuasa 2 tambah dengan C. So madam buka dulu soalan kalau ada pelajar nak tanya. Kebetulan soalan 2014 ni sekali je prosesnya, iaitu bahagi semua sebutan dengan X. Yang semalam 2 kali proses. Sampai di tahap ni dah boleh ke belum? Boleh, madam. Boleh. So madam teruskan, madam teruskan. Ni madam try yang basic. Memang madam tak pergi kepada paper 2, paper 1 dulu. Kemudian baru nak jawab soalan. Tadi baru yang basic. Tengok yang kuning, tengok yang biru, tengok yang purple. Kemudian ambil soalan, ubah suai supaya muncul kuning, biru dan purple. Kalau pelajar nak tanya yang mana kuning? Kuning yang ini. Mana yang biru? Biru yang ini. Mana yang purple? Purple yang ini. Kita kena cari dulu tiga benda ni, 3 watak utama. Kemudian baru nak jawab soalan. Baru nak jawab soalan. Soalan tanya, ungkapkan persamaan dalam bentuk linear yang digunakan untuk memperoleh graf garis lurus seperti rajah sebelah. 11. Kelantan dia lebih kurang sebut. Sebelah pun ya, 11. Ada huruf S, 11. Jadi kebetulan madam dah terbuat dan inilah jawapan untuk A. Terbuat. Kita tak perasan, kita dah buat. Sebab semasa kita buat yang basic, kita terbuat. Dan dia dah jadi yang digunakan untuk memperoleh graf kita memang Y sama dengan, dan nilai di sebelah sini mesti ada X kuasa 2. Kalau nilai di atas ni tidak cantik, madam rasa nilai jawapannya yang ini lebih okey. Madam buat hashtag di sini. Itu jawapan untuk A. Madam pergi nak jawab pula soalan B, nyatakan gradient. Gradient. Madam hutang sekejap untuk gradient ni, kecerunan bagi garis lurus PQ. Madam hutang sekejap. Madam nak jawab yang bawah dahulu. Cari koordinat P. So, madam bagi tahu nilai P merupakan pintasan pada paksi Y. Dan dia labelkan sebagai P besar. Dia labelkan sebagai P besar dan nilainya adalah nilai C. Nilai C yang kita cari tadi ialah 4. Jadi P kita bersamaan dengan 4. Dia tanya nilai P, ataupun madam baca sekali lagi, mungkin madam tersalah ni. Bukan dia cari nilai P, dia cari koordinat. Hampir-hampir tersalah. Dia bukan cari nilai P tetapi dia mencari koordinat P. Jadi cara penulisannya ialah P tanda koma, nilai X pada masa itu adalah 0 dan nilai Y ialah 4. Jadi koordinat P adalah 0, 4. Baru betul jawapan madam.
Okey. Kemudian, settle dah kat situ. Ataupun ada nak tanya sila, nak mencelah mana-mana sila. Okey. Madam nak pergi pula kepada yang kecerunan. Kecerunan. Okey, nama lain kecerunan adalah, okey, kecerunan di situ. Okey, nama lainnya adalah M. Nama lainnya bila tajuk lain ialah DY/DX. Nama lainnya kalau tajuk 7 adalah Y2 tolak dengan Y1 per dengan X2 tolak X1. Tapi sebab kita baru belajar tajuk 6, jadi kita ambil kecerunan bersamaan dengan M dahulu. Yang dua lagi untuk tajuk berikutnya. Okey. So daripada jawapan madam tadi di sini, madam dapat tadi, madam unjurkan di sini Y sama dengan negatif 2X kuasa 2 tambah dengan 4, di mana Y ini adalah paksi yang kuning, X kuasa 2 adalah paksi yang berwarna biru tadi, dan nilai 4 tadi seperti yang madam kata adalah pintasan paksi Y. Jadi nilai M ditunjukkan orang yang berwarna pink ini. Ni M duduk celah sini. Jadi nilai di hadapan biru ini adalah M. Jadi terus dapat nilai kecerunan M bersamaan dengan negatif 2. Selesai soalan 2014. Madam buka kepada persoalan. Silakan. Kat mana rasa tak okey ataupun saya terang pusing-pusing ke, straight to point kita discuss. Mana yang rasa saya buat tak okey? Boleh terima? Okey, so kalau clear, madam teruskan lagi. Ada orang Pasir Gudang ada. Pasir Gudang tak banjir Danish? Okey, so madam teruskan Okey, kita nak teruskan, madam pilih sekejap yang mana yang intro kepada pelajar dahulu. Okey, madam pergi soalan 2015. Okey, pergi 2015 sekejap. Okey, soalannya sekarang ni okey. So, yang macam biasa, paksi Y dulu warna kuning. Paksi X warna biru. Pintasan pada paksi X. Jangan tengok pada paksi Y. Pintasan paksi Y. Ni. Jangan tengok pada paksi X. Sebab kita cerita tentang paksi Y, paksi X dengan pintasan paksi Y. 3 perkara penting tu. Kuning, biru, purple. Okey, kemudian dah selesai, baru madam baca soalan. Rajah 10 menunjukkan graf garis lurus yang diperoleh dengan memplot yang ini melawan yang ini. Okey, dia suruh madam ungkap Y dalam sebutan X. Dia suruh ubah. Okey, so kita ada tadi Y besar sama dengan M, X besar tambah dengan C. So, madam salin dahulu, Y besar adalah warna kuning. Y tolak dengan X sama dengan M. X besar adalah warna biru. Tambah dengan C warna purple, iaitu nombor 6. Okey, semua nilai dah ada. Warna kuning madam dah ganti. Warna biru madam dah ganti. Warna purple pun dah ganti. Ada satu lagi nilai yang masih hanging, iaitu nilai M.
Okey, bagaimana cara nak cari nilai M? M ialah nilai kecerunan. Kita boleh guna rumus Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Okey, mula-mula Madam tunjukkan titik yang pertama. Titik pertama adalah 06. Titik berwarna purple. And the second point, koordinat dia ialah -2, 0. Iaitu kawasan yang berwarna pink. Okey. Apabila kita ada dua titik, pelajar boleh represent yang ini sebagai 1, yang ini sebagai 2 supaya mudah kita nak masuk dalam rumus. Okey. M sama dengan Y2 kita adalah 0 tolak dengan 6 per dengan -2 tolak dengan 0. Okay. So daripada situ yang di atas -6. Yang di bawah -2. -6 bahagi -2 kita dapat 3. Jadi persamaan kita tadi berubah menjadi Y sama dengan Y tolak dengan X sama dengan 3 X kuasa 2 tambah dengan 6. Kemudian soalan kata, ungkapkan Y. So dia suruh Madam jadikan Y sebagai tajuk. Maka nilai negatif X ini, Madam kena bawa dia ke kanan. So Madam akan dapat sama dengan 3X kuasa 2 tambah dengan X tambah dengan 6. Inilah dia jawapan untuk soalan tahun 2015. Okey, soalan yang kedua pada malam ni pendek. Okey, so Madam buka kepada soalan, silakan. Okey, is it clear? Clear, Madam. Clear. Okey. So kalau clear, Madam nak masuk yang Madam tinggalkan tadilah. Madam tinggal bukan kerana Madam tak tahu. Madam tinggal kerana Madam kesian sebab ada pelajar, anak rakan-rakan Madam baru masuk pada malam ni, dia terus masuk episod yang kedua. Kan? Bila masuk episod kedua, saya kena patah balik kepada yang mudah dahulu. Still lagi kita buat latihan tapi saya pilih yang mudah. Okey, sorry saya baru ambil tadi gambar pukul 8 lebih ni. Agaknya tangan saya menggigil kot ni Okey, ni soalan tahun 2013. Okey, yang saya kata saya perlu mengajar tajuk log dahulu kerana soalan inilah. Okey. So soalan tahun 2013 nombor 12. Okey, kita tengok dahulu macam mana kita nak handle kes yang sama. Yang pertama warna kuning. Saya besarkan sikit Yang kedua, warna biru. Warna biru pula comel. Tadi warna kuning yang comel. Ni. Biru dia okey. Kuning yang ada log. Kemudian warna purple dekat situ. Lepas tu kita tertanya-tanya, apakah sebenarnya nilai satu-satu? Macam biasalah. Satu-satu tu sebenarnya untuk bantu kita mencari nilai kecerunan M tadi, sebab M kita perlukan dua titik. Satu yang warna purple ni, satu yang warna pink tu. Okay? So tu nanti, satu-satu tu nanti. Kita buat 3 color dahulu. Kuning, biru, purple. Okay, so bila saya susun, bila saya dah highlight, saya nak tengok soalan pula lah. Okey, pem boleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan yang itu. Comel je persamaan dia. Y sama dengan 1000 P kuasa X. Pendek saja fungsi asal. Dengan keadaan P ialah pemalar. P adalah pemalar. Rajah 12 menunjukkan graf garis lurus.
yang diperolehi dengan memplot. Okey, asalnya nilai kita adalah Y, tetapi dia suruh tukar menjadi yang kuning. Yang kuning maka wujudnya sebutan log. Okey, wujudnya sebutan log. Jadi bila madam buat log, belah kiri, katakan madam memilih asas 10. Bila belah kiri kita log, belah kanan juga kita perlu logkannya. Kat sini ada P dan ada kuasa X, madam memilih asas 10. Okey. Second step, boleh terima? Yang ini soalan asal. Second step, madam letak log both side. Paksi X, madam log asas 10, paksi Y pun log asas 10. Okey, boleh terima kat situ? Boleh. Boleh. So, madam teruskan lagi. Dia nak cari nilai P di situ. Okey, so madam teruskan. Madam akan menggunakan hukum log. Kalau awak tengok di sini, dia ada warna hijau 1000 darab dengan P. Menurut hukum log nombor 5, kan, senarai rumus nombor 5, yang belah kiri ni beres dah. Log Y asas 10 sama dengan log 1000 asas 10. 1000 dengan P tu adalah darab. So dia akan jadi hukum di sini akan jadi tambah. Log P ada X bertenggek dan asasnya 10. Okey. So dia dah jadi step yang ketiga. Ada masalah tak step yang ketiga? Clear. Beres? Boleh? Okey. Okey, tengok kalau ada soalan silakan Okey, madam nak tekan yang ini kalau pelajar tak boleh nak agak 10 dan dalam tu 1000. Kadang-kadang pelajar sebab dia banyak subjek dia nak belajar kan, kadang-kadang dia lupa. Log 1000 asas 10 sebenarnya 3. Okey, sebenarnya dia adalah 3. Jadi bila madam tulis kat sini dia akan jadi log Y asas 10 sama dengan 3 tambah didapati X yang ini bertenggek. Maka yang bertenggek dia akan tergelincir ke depan. So dapatlah kat sini X log P asas 10. Okey, madam buka dulu soalan. Kalau ada pertanyaan silakan. Tak ada Okey, madam nak susun supaya dia menjadi supaya dia menjadi Y besar sama dengan M, X besar tambah dengan C. Okey, bila madam susun, madam akan dapat Y besar adalah log Y asas 10 seperti paksi warna kuning. Okey, dah cantik. Sama dengan madam kena susun. Okey, yang pertama madam kena susun log P asas 10 di depan barulah diikuti oleh X. Sebab yang ini dia tulis X kat depan. Log P kat belakang, dia susun, madam susun MX, dia susun XM. So madam nak pusing kembali, so dia akan menjadi X kat sini, duduk belakang, tambah dengan 3. So 3 yang madam buat warna hijau ni, 3 ni sebenarnya nilai C yang di belakang ni. Boleh? Okey ke tak ni? Okey, madam. Boleh? Okey. Sekejap kita tengok sekejap. Yang pertama soalan kita dah terjawab ni. Ungkapkan persamaan ini dalam bentuk linear yang digunakan untuk memperoleh graf
seperti rajah 12. So madam masa nak suruh sama tu, inilah dia jawapan madam. Iaitu yang di hadapan ini adalah yang kuning. Kemudian madam ada yang biru. Kemudian madam ada yang purple. Itu yang kita buat graf dan mesti ada untuk soalan A. Log Y asas 10 sama dengan nilai dalam kurungan X tambah dengan 3. Jadi daripada dapatan di situ kita tahulah bahawa nilai M adalah log P asas 10. Okey. Lepas ni kita nak cari pula soalan suruh kita cari nilai H dan juga nilai P. Kita nak cari H dan juga P. Yang pertama saya akan cari H dahulu. Okey, nilai H berada di sini iaitu pintasan pada paksi Y dan dalam jawapan di sini nilai pintasan adalah 3. Okey, dengan demikian nilai H itu sebenarnya adalah 3. Boleh ke? Boleh tak? Yang warna purple 3 dan warna purple pada graf. Benda yang sama. Jadi H kat situ adalah 3. Apabila kita dapat nilai H, jadi madam akan dapat 2 titik. Titik pertama, kosong, H. H adalah 3. Dan titik yang tiba-tiba ada tadi, 1 adalah titik yang menolong kita untuk mencari nilai kecerunan. Kecerunan sama dengan, katakan ini 1, ini 2. Kita nak buat Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Jadi madam akan gunakan rumus 1 yang di belakang ni tolak dengan 3 yang di belakang ni. Per dengan 1 yang di depan tolak dengan kosong. Yang di atas madam dapat negatif 2. Yang di bawah madam dapat 1. Maka kecerunannya bersamaan dengan negatif 2. Itu nilai kecerunan. Nilai kecerunan tadi madam dah bagi tahu adalah nilai berwarna pink. Jadi soalan yang kedua dia tanya nilai P. So madam ambil yang dalam pink tadi tu. Yang dalam pink tadi tu log P asas 10 dan kita dah kira kecerunan tadi adalah negatif 2. Adalah negatif 2. Dari situ kita dah boleh tengok asas dulu. Kita tengok asas kita, oh kecil je asas kita. Asas ni walaupun kecil dia akan sepak nombor negatif 2. 10 ni dia akan sepak sehingga melayang negatif 2. So sama ada nak tinggal 10 kuasa negatif 2 ataupun nak tukar menjadi 1/100. Dua-dua boleh. Mana-mana nak guna boleh. Kalau nak guna kalkulator pun boleh. 10 kuasa negatif 2 sama dengan. Dia akan tolong awak. Sama dengan 1/100 ataupun nak tukar dalam desimal tekan SD dia jadi 0.01. Tapi jawapan fraction lebih romantik lah berbanding jawapan desimal. Okay, kalau cikgu kita suka jawapan pecahan. Okay, madam buka kepada soalan. Kita dah bincang 3 soalan pada malam ni. Dia mudah saja, kalau kertas 1 mudah saja. Silakan. Ada apa-apa nak tanya? Okey, so tadi yang bertanya tentang X tadi, yang ini kawan kita ada tanya kawasan yang dalam petak kuning, yang ini adalah hukum log.
Hukum log yang ini apabila X ini bertenggek. Kita kalau duduk pada kawasan yang tinggi sangat, kita terjatuh lah. Jatuh dan dia duduk depan sini. Itu hukum log. Dia akan bagi dalam exam. Tajuk 4 tu dia bagi rumus. Ada banyak rumus dalam video Medan tunjuk tu kan. Ada banyak rumus. 5, 6, 7 macam tu kan. Okay, so pelajar dah mula boleh tahu kedudukan rumus sebenarnya. Supaya bila exam nanti terus rujuk. Sebab dia ada numbering. Nombor 1 tajuk apa, nombor 2 tajuk apa. Dia ada numbering siap-siap. Okay. So, yang ini memang tak ada dalam kerja ni sebab yang ini yang semalam punya. Kita dah bincang pada kertas lain. Okey, yang Madam skip tadi ni tahun 2013. Ni 2013 sebab dia ada log. So yang baru masuk tadi, Madam mula yang 2014 yang lebih mudah. Okey, ikut je kuning, biru, purple. Kuning, biru, purple, pink. Paling tinggi pun sampai pink lah. Macam mana nak tahu ada warna pink? Ayat ini. Ayat ini. Bila dia bagi titik tambahan ni, ini pink lah. Warna pink ni tujuan dia nak cari kecerunan. Warna purple nak cari pintasan paksi Y. Warna kuning paksi Y. Warna biru paksi X. Okey, kalau kita tengok atas sekejap Okey, yang pertama. Media label je sebab media dah kira semalam. Ni warna kuning. Ni warna biru. Ni warna pink. Pink pula dah. Warna apa? Purple. Warna pun dah mabuk dah. Okey. Example yang ini. Okey. Kita mula balik. Warna kuning. Warna biru. Nak sebut betul-betul ni. Warna purple. Dan dia bagi tambahan warna pink. Mesti nanti dia nak tanya tentang kecerunan. So 4 color Okey. So yang ini 12 dah. Tahun 2014 pun sudah. 2015 sudah. Okey, 2016. Okey, Meda cuba highlight untuk pelajar sebab nanti pelajar mungkin boleh buat sendiri dahulu Okey, so ini dia warna kuning. Okey, kemudian kita ada kuasa 3. Kita tak kisah janji ini adalah X. Ini adalah paksi X. Kemudian kita ada warna purple. Dia bagi warna pink, sudah tentu dia nak cari kecerunan. Okay, kita memang boleh tengok setiap tahun pattern soalan dulu-dulu adalah sama sahaja. Okay, 2017. Ini soalan 2017. Okay, mula dengan warna pink. Lepas tu ada warna pink pula dah. Mula dengan warna kuning. Kemudian ada warna biru. Dan dia tinggi sedikit. Kali ni dia tak bagi pintasan pada paksi Y dan pelajar tak bolehlah suka-suka nak sambung sendiri ni. Tak boleh nak sambung sendiri. Pelajar pun adjust biar jadi kosong. Tak boleh. Yang nombor tahun 2017 ni dia special. Dia special tak ada. So kalau pelajar nak tengok keadaannya boleh kalau kita nak try satu lagi soalan. X dan Y dihubungkan oleh yang ini. Okey, dengan keadaan R ialah pemalar. Rajah 8 menunjukkan graf garis lurus diperoleh dengan memplotkan yang ini melawan yang ini. Okey, so Madam mula dari sini Y sama dengan X tambah dengan R per dengan X kuasa 2. Ini soalan asal. Kemudian kita dapati paksi yang kuning tu bukan Y saja. Dia mesti Y tolak dengan X. Y tolak dengan X. So kita kena fikir panjang apa yang berlaku di situ. Sebelum ni kita mendarab, kita membahagi.
kali ni tiba-tiba soalan keluar bentuk ni, tahun 2017 ni pelajar pun tengah sekejap. Okay, 2017. Soalan nombor 19. Oh, saya tak buat lagi. Sekejap saya belik-belik. Okay. So, cara nak suruh adanya tolak X. Kalau awak perhatikan dekat anak panah ni sekarang, dia bukan Y saja, dia mesti ada tolak X. Jadi, madam buat semua sebutan. Okay, semua sebutan madam tolak dengan X. Semua So, sebutan yang pertama, Y, madam tolak dengan X. Sebutan yang kedua, okay, sebutan yang kedua, madam buat X. Okay, X yang asal, madam tolak dengan X. Tambah dengan, okay, R. Sekejap mana tak betul. R per dengan X kuasa 2. Madam buat macam ni lah. Dia lain sikit dia lain sikit. Kita macam ragu-ragu nak buat. Okey, semua sebutan madam tolak macam tu. Okey, so kita nak tengok sama ada titik kita kat situ. Kalau skema jawapan dia buat titik kosong-kosong lah awak kat sini. Dia memang memanjangkan titik. Okey, tetapi madam tak berani nak memanjangkan garisan tu kalau ikutkan skema dia panjangkan yang ini, tapi madam tak berani. Okey, sebab takut kecerunannya lain. So daripada sini madam tengok yang ini dahululah. Y tolak dengan X. Seperti jadi warna kuning dah. Kemudian X tolak X habis. So yang tinggal adalah R per dengan X kuasa 2 tolak dengan X yang ini sahaja. So yang ini sekarang telah menjadi warna kuning. Okey. Kemudian nilai di sini, dia X tu problem Madam macam ragu-ragu yang sini sikit. Cara menulis tu. Macam mana nak imagine dia kosong-kosong start sebab skema jawapan dia buat kosong-kosong. Nombor 11. Okey, dia nak kita ungkapkan H dalam sebutan P dan juga R. Payah sikit yang ni awak ungkapkan H dalam sebutan P dan juga R. Sekejap mari tengok. Boleh ke kita sambung ni? Okey, kalau sambung, titik kat situ jadi kalau sambung kalau Meda sambung, Meda akan ada 2 titik. Yang pertama 0,0. Titik yang kedua adalah H per 2 dengan 5P. Kalau Meda sambung macam tu. Dan skema jawapan yang ada pada Meda ni memang dia buat titik 0,0. Sebab kat sini kita yakin, ni kita yakin. Kat sini tolak-tolak ni kita yakin. Yang dalam petak tu agak tidak yakin sedikit di situ. Dan yang nilai di sini sebenarnya 1 per X ni Meda dah yakin dah. Okay, warna biru ni dah wujud. Kalau kita tulis semula Y tolak X sama dengan R dekat sini. Nilai di sini adalah X kuasa 2. Kalau ikutkan jadi tolak dengan X. So, yang di dalam kurungan ini merupakan paksi X. Yang warna biru tadi dekat sini. Kita dah yakin.
Kemudian kepala rumus dia ni, Y tolak X ni, Madam dah yakin dah sebab dia sama. Okey, cuma yang lainnya untuk soalan ni, dia tak bagi nilai warna purple. Kita terbiasa purple. Jadi kalau katakan pelajar berani untuk sambung, pelajar akan dapati kalau dia sambung kat sini, Madam sambung guna pen warna merah. Okey, dia sambung. Okay, dan dia akan dapati nilai pada kedudukan purple itu sebenarnya adalah kosong. Kemudian apabila dia bagi warna pink ini tujuannya untuk mencari kecerunan. Kalau awak berani buat yang titik purple tu, baru lengkap jadi 4 warna, kuning, biru, purple dan juga pink. Baru lengkap. Kemudian kita nak kaitkan hubungan H. Hubungan H ada di sini. Kemudian dia suruh kaitkan dengan P ada di sini. Satu lagi dengan huruf R. R ada di sini. Jauh kedudukannya. Okay, kita nak kaitkan bagaimana. So, kalau awak ingat, nilai R ini merupakan nilai kecerunan. Okay, nak cari kecerunan, M sama dengan, katakan ini 2, yang ini 1. Y2, 5P. Okay, kalau siapa yang dah boleh agak tu sebenarnya dah tahu dah. Siapa yang boleh buat sebab tolak kosong kan? Tapi Madam buat dulu 5P tolak kosong per dengan H per 2 tolak kosong. Sebenarnya dah nampak kalau buat dengan asalan. So nilai R kita ataupun nilai M sama warna lah ni. Okay. Bersamaan dengan 5P bahagi H per 2. Okey. Yang ini Madam nak tanya dululah. Ada tak pelajar yang ada masalah nak membahagikan kalau nombor tu ada banyak lapis? Ini kategori banyak lapis. Okey. Kalau yang ada problem, darab satu persatu lah. Okey, yang ini awak akan jadi H R per 2 sama dengan 5P. Boleh ke? Boleh Boleh lagi? Okey, kemudian HR sama dengan 10P. Dan last sekali soalan minta H menjadi tajuk. Maka H bersamaan dengan 10P bahagi dengan R. Jadi menjawablah soalan kita, dia suruh ungkapkan H menjadi tajuk dan dalam jawapan kita nanti akan ada P dan juga R. Itu sahaja soalan 2017 tetapi dia sangat mencabar kerana kita kena buat sambungan 2 titik yang kita tak tahu kewujudannya di mana. Alright, tapi akhirnya kita siap. Tapi kita fikir macam itulah, critical thinking sedikit. 2017. Kalau tengok 2018, dia lagi mencabar sedikit. 2019 lagi mencabar. Macam mana nak dapat semua soalan tu? Jangan risau. Sebab media akan bagi sehingga 2017 semasa perbincangan. Okay, yang selebihnya pelajar boleh pergi kepada grup kita lah. Grup kita ni kat sini. Tekan je bahagian atas ni. Okay, read more. Bahan perbincangan. Awak akan pergi ke drive Madam. Okay, bahan ulang kaji ADMAT. Tadi tingkatan 4 kita dah buat. Tapi sehingga 2017, kita pergi kepada set SPM. Dia ada kat sini tahun 2018. Ada kat sini. Kertas 1. Kertas 1 yang sebenar lah ni.
Cikgu value ke apa nama dia, saya lupa dah. Soalan kertas 1, kalau kita nak cari yang macam tadi, kedudukan soalan pun dah berubah. Sekejap saya cari gambar rajah. Mana gambar rajah dia? Ni dia. Okey, ni contoh soalan 2018. Awak boleh tengok warna kuning dia X kuasa 2 per Y, warna biru dia 1 per X, warna purple dia -5 dan dia bagi warna pink. Dia memang koleksi soalan exam memang ada 4 color. Okey, 4 color saja. Okey, kalau nak yang lain boleh ambil lagi. Okey, 2018 dah ada ni. Okey, 2019. Okey, saya dah terkeluar. Sabar. Nak tunjuk sebab ada pelajar baru join, takut dia cari tak jumpa. Okey, 2017, 18 Meda dah tunjuk. 2019. Okey, matematik kertas 1. Saya kena tunjuk supaya awak tahu keadaan sebenar soalan awak ni. Ni maksud medium tadi, rumus awak dengan numbering. Tapi jangan ambil yang tahun lama sangat. Ambil tahun 2021. Sekejap Meda belik start. Sabar. Kita nak cari graf je, jumpa graf betul lah. Ni dia. Okey, soalan nombor 11. Okey, kemudian kalau awak nak cari soalan 2020 tidak wujud sebab kita musim pandemik pada masa tu, COVID masa tu, exam pada tahun 2020 jatuh pada 2021. Jadi kertas soalan AdMed dia, yang ini adalah silibus yang terkini. Okey, terkini tapi madam dapat soalan daripada muka surat yang ini, muka surat 2. Jadi senarai rumus tak ada kat sini. Ini dia soalan dia. Nombor 2 lagi. Soalan tahun lepas. Tapi tak apa. Lon Y itu warna kuning. Lon X itu warna biru. Mencabar sedikit. Awak berani nak sambung graf tu? Berani tak? Tak berani kan? Okey, jadi warna purple tak ada. Tapi kita boleh cari kecerunan sebab kita ada 2 titik. So, semakin lama semakin mencabar soalannya. Jadi, kita kena buat banyak latihan. Alright? So, Meda buka kepada soalan. Kalau tak ada, kita akan jumpa malam besok. Nak buat tajuk ni lagi ataupun nak beralih kepada tajuk baru? Silakan bagi pendapat. Meda ikut je sebab Meda mengajar je. Nak sambung tajuk ni, madam. Okey, so kita sambung tajuk ni sebab kita ada beberapa soalan lagi kita tak buat. Kan, terutamanya soalan yang 2018, 2019, 2021. So kita ada 3 soalan lagi yang belum buat. Alright, so tak payahlah Meda study kan, tajuk sama tak payah study. Okay, so kita jumpa malam besok. Boleh? Boleh. Okay. Thank you, madam. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.